acara. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat ilahi Tuhan Yang Maha Agung kerana dengan limpah kurnianya juga maka kita diberikan luangan waktu, kesempatan dan dianugerahkan kesihatan yang baik untuk kita berkumpul dalam satu majlis pada pagi ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, bagi memulakan dan memuliakan majlis, marilah kita bersama-sama menadah tangan, bermunajat, memohon keberkatan agar segala urusan mendapat rahmat. Diseteru, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Osman bin Sarbini dari SMK Bandar Ester untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, kami menadah tangan memohon restumu, kurniakanlah kepada kami iman yang kamil, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak-anak yang soleh dan soleha, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkah, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang berbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kursus peningkatan kemahiran pengujian dan perlindungan pendawaian elektrik dan pemasangan motor satu fasa, guru-guru PWMA pendawaian elektrik secara dalam talian ini sebagai wasilah ke arah mempereratkan hubungan antara kami. Ya Allah, perkukuhkanlah azam dan iltizam kami, bersama kami mencurahkan usaha dan tenaga kepada agama, bangsa dan negara. Sempurnakan khidmat bakti kami sebagai ibadah yang dicontohi dan disegani. Eratkanlah kasih sayang di kalangan kami, limpahkan cahaya petunjuk untuk kami terus melaksanakan tanggungjawab dengan adil demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Kami memohon agar satukan dan perteguhkanlah hati-hati kami, siramilah hati kami dengan cahaya ketakwaan, jadikanlah kami di bawah lindungan-Mu. Kami memohon kesejahteraan dan kebahagiaan berkekalan untuk kami di dunia dan di akhirat. Suburkanlah sifat-sifat yang mulia di dalam jiwa-jiwa kami dengan sentiasa di atas nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan kepada kami. Mesrakanlah di antara hati-hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, hindarilah ke diri kami dari sifat-sifat mazmumah dan siramilah hati kami dengan sifat-sifat mahmudah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa taqarrubna biha min ba'dihi wa taqarrub maksuma wa la taj'al fina wa la ma'na wa saqiyan wa la mahrudan wa la mahrumah. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Jauhikanlah kami dari segala bala bencana, kebinasaan dan kerosakan dan apa-apa perkara yang menjauhkan kami dari rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati sekalian, kursus pada kali ini diadakan bagi meningkatkan kemahiran guru-guru PWMA program pendawaian elektrik dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang baharu. Seterusnya dapat menambahkan kemahiran guru-guru dan dapat menyebar luas kepada murid-murid semasa sesi pembelajaran dan dapat dimanfaatkan oleh murid-murid apabila menempuhi alam pekerjaan selepas menamatkan sesi persekolahan.
Hadirin sekalian, tanpa guru, siapalah kita? Tanpa penceramah, bengkel kita tiada bermakna. Majlis dengan segala hormatnya menjemput penceramah kita untuk memberikan ucapan. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis Encik Muhammad. Okay, yang dihormati Encik Muhammad Najib bin Sapari, penolong pengarah unit pembangunan latihan kepakaran TVET, Sektor Pembangunan Kejurulatihan dan Hubungan Industri, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational. Kepada penceramah Encik Izul bin Afian juga, serta kepada guru-guru lah yang dikasihi lah. Terima kasih sebenarnya kepada unit Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational kerana telah menganjurkan satu kursus bagi saya yang sangat baiklah, iaitu kursus peningkatan kemahiran, pengujian dan pelindungan pendawaian elektrik dan pemasangan motor satu fasa pada guru-guru PVMA program pendawaian elektrik secara dalam talian lah. Jadi sebenarnya saya tengok satu kursus ni adalah satu kursus yang banyak boleh diimprove untuk peningkatan bagi guru-guru lah dalam mendalami ilmu kemahiran lah, terutamanya untuk menjadi sebagai guru-guru yang pakar di dalam TVET. Jadi dengan ini insyaAllah kami sebagai penceramah akan cuba sedaya upaya dan yang terbaik untuk memberi latihan lah. Walaupun kita tengok sekarang ni di dalam norma baru, implementasinya di dalam media-media sosial seperti dalam aplikasi Google Meet, tapi saya nampak pada hari Isnin dan pada hari semalam lah, guru-guru sangat memberi komitmen yang sangat baik lah, sangat baik. Banyak soalan-soalan yang diajukan kepada penceramah dan sama-sama dengan penceramah untuk berkongsi ilmu. Sebab ibarat katakan kita untuk menuntut ilmu ni biarlah sehingga sampai akhir hayat kita lah. Dan ilmu ni kita beramal, kita berilmu dan kita beramal. Jadi sebenarnya objektif dia adalah untuk mencapaikan satu tahap yang tinggi kepada pelajar-pelajar yang akan disampaikan pembelajaran, supaya pelajar-pelajar ini selepas tamat latihan, mereka akan menjadi seorang insan ataupun menjadi seorang yang pakar di dalam bidang TVET, serta akan menyahut cabaran dan menyahut seruan daripada kerajaan untuk menjadikan bidang kemahiran ni antara bidang yang sangat diperlukan oleh negara. Untuk lebih baik lagi, insya-Allah kita akan memberikan input kepada pelajar mengenai perkara-perkara TVET yang menyentuh untuk IR 4.0 lah. Jadi dengan ini saya InsyaAllah lah, saya akan bantu bersama penceramah yang lain untuk mempertingkatkan dan untuk memberi latihan kepada guru-guru supaya mereka akan menjadi yang lebih kompeten, insyaAllah. Jadi itu sajalah ucapan ringkas daripada saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational
Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah rasanya telah berjaya lah untuk melaksanakan kursus ni. Ya, ini sebabnya memang rasa terbaik lah sebab rasa guru-guru pun dapat input daripada mereka ni sebenarnya dahagakan satu latihan untuk diri supaya mereka merasa lebih confident, lebih kompeten untuk mengajar pelajar-pelajar dari masa ke masa. Okey, dari itu sekianlah sikit ucapan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi dan salam selamat pagilah kepada yang bukan Muslim. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi ucapan penceramah. Majlis merakamkan jutaan. Terima kasih di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Encik Muhammad Najib bin Safari, penolong pengarah Unit Pembangunan Latihan Kepakaran Tibet, Sektor Pembangunan Kejurulatihan dan Hubungan Industri, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational untuk memberikan ucapan. Seterusnya, menyempurnakan majlis perasmian pada pagi ini. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang berusaha Encik Zafri dan juga barisan penceramah pada kursus kali ini, dan guru-guru yang saya hormati dan kasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi yang berkah ini untuk kita mengikuti kursus peningkatan kemahiran pada hari yang kedua, ni hari yang ketiga. Okey, pada hari yang ketiga bagi kursus pendawaian elektrik ini. Syukur Alhamdulillah cikgu-cikgu, pada asalnya sepatutnya timbalan saya Puan Hajah Nur Hayati yang ingin merasmikan kerana dia begitu excited sekali sebenarnya dia nak jumpa cikgu-cikgu semua, tapi apakan daya, kita manusia hanya merancang, Allah menentukan. Beliau terpaksa ke Johor dan Negeri Sembilan atas urusan kerja yang lebih memerlukan kehadiran beliau di sana. Jadi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih terutamanya kepada penyelaras program kebangsaan PVMA bagi program pendawaian elektrik, Cikgu Muhammad Fakhrul Anwar, yang telah banyak membantu saya dari segi pengurusan dan pelaksanaan kursus ini dari awal sehinggalah kursus ini dilaksanakan pada hari Isnin yang lalu. Jadi saya memang ada masuk dalam cikgu punya grup tu, saya ada dalam grup WhatsApp itu, dan saya akan masuk juga dalam, maknanya cikgu punya khusus ni lah, sebab asalnya PVMA ni memang sekolah ini adalah di bawah kelolaan dari BPSH, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Cuma kami di BPLTV diamanahkan untuk menguruskan latihan 12 program PVMA di seluruh Malaysia. Untuk makluman cikgu semua, di seluruh Malaysia yang terkini, bilangan sekolah PVMA yang beroperasi adalah sejumlah 347 buah sekolah, dan jumlah guru yang setakat ini yang dikemas kini yang masih berada dan mengajar adalah berjumlah 1,120 orang pegawai penilai ataupun guru yang berada di sekolah-sekolah mengikut program masing-masing. InsyaAllah maybe ada pertambahan, ada guru-guru baru dan ataupun maybe ada yang dah pencen ataupun yang bertukar. Jadi saya ingin mengingatkan cikgu-cikgu semua bahawa amanah yang
pertanggungjawabkan kepada cikgu-cikgu semua adalah satu amanah yang besar sebenarnya. Cikgu-cikgu lah yang menjadi kepada kemendirian pelajar-pelajar kita di sekolah. Seperti yang kita lihat pada ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam RMK 12, TVET telah di-highlight oleh kerajaan sebagai salah satu program yang akan diberi perhatian. So cikgu-cikgu semua ini adalah sebagai salah satu ejennya, salah satu ejen perubahan yang akan bertindak di sekolah masing-masing dalam mendidik anak-anak murid cikgu agar berjaya ketika mereka tamat sekolah nanti. Jadi tanggungjawab cikgu sangat besar dan akan dikenang cikgu sampai bila-bila. Bila kita sebagai seorang guru ni, sampai bila-bila pun orang akan sebut kita sebagai guru. Walaupun kita dah bertukar kerja di di tempat lain selain daripada sekolah, orang tetap akan panggil kita cikgu juga. Jadi saya berharap dan saya amat memohon jasa baik cikgu-cikgu semua agar dapat memberikan komitmen, kerjasama dan juga perhatian selama 5 hari kursus kita ni bermula pada 11 sehingga 15 Oktober. Okey, jadi saya sebenarnya berusaha sehabis baik cikgu untuk melaksanakan kursus bagi program pendawaian elektrik ini pada tahun ini dalam keadaan norma baharu. Kita cuba laksanakan dengan sebaik mungkin kursus peningkatan kemahiran ini untuk cikgu-cikgu semua bagi asas mulalah cikgu punya skill tu. Kita ni mungkin dah pakar, tapi kita bila sebagai manusia biasa ni kita perlu belajar dan belajar sebenarnya. Jadi barulah kita dapat memantapkan kita punya kemahiran, pengetahuan kita untuk diketengahkan ataupun untuk kita kongsikan dengan pelajar-pelajar kita. Jadi saya mewakili sektor saya, sektor pembangunan kejurulatihan dan hubungan industri, berharap cikgu-cikgu semua dapat mengikuti dengan baik dengan jayanya kursus ini. InsyaAllah pada tahun hadapan jika keadaan yang sekarang ni pun rentan negeri pun telah dibenarkan secara bersemuka, insyaAllah tahun depan ikut perancangannya memang sektor saya ataupun unit kami akan memperuntukkan 2 program 2 kursus peningkatan kemahiran bagi setiap program. InsyaAllah saya akan berbincang dengan penyelaras program untuk diketengahkan tajuk-tajuk yang amat diperlukan oleh guru-guru bagi pengajaran kepada murid-murid di sekolah. InsyaAllah tahun depan panjang umur kita dapat melaksanakan kursus secara face to face ataupun secara bersemuka. Sama-sama kita berdoa cikgu agar wabak ataupun COVID ini lenyap terus ke bumi kita yang tercinta ini. Jadi saya rasa tak ada apa lagi yang saya guru-guru sentiasa berada dalam pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan urusan kita semua dalam menunaikan amanah dan tanggungjawab yang telah diletakkan ataupun diamanahkan kepada kita semua. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan khusus pengujian dan pelindungan pendawaian elektrik dan pemasangan motor 1 fasa. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan perasmian. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya ucapan perasmian sebentar tadi, maka majlis sudah sampai ke penghujungnya. Saya, Muhammad Amin bin Abdul Rahman, selaku pengerusi majlis, memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Saya sudahi dengan terangkap pantun. Sungai disusur sehari-hari dalam gelap menangkap ikan. Saya susun 10 jari. Salah dan silap harap dimaafkan. Dengan itu, majlis disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Guru-guru, sebelum kita menamatkan, kita akan buat menangkap gambar untuk kali terakhir. Cikgu Muhammad. Okey, mohon guru-guru semua sila aktifkan kamera. Kita on kamera kejap, kita ambil gambar ambil gambar secara maya kejap Okay. Ramai lagi tak. Mohon kepada semua Okey. guru-guru sila buka kamera. Okay. Ada sikit lagi. Kita buka. kira Okey dalam bilangan 3, 1, Nak senyum. 2, 3. Senyum. Okey, ada lagi yang baru buka. Okey, dalam bilangan 3 seterusnya 1, 2, 3. Okey, yang terakhir bilangan 3. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. terima kasih cikgu-cikgu semua. Okey, selamat semua Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, assalamualaikum. Salam, Cik Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Cik Zafri? Cik Zafri ada? Ya. Okey, ya Muhammad. Ada tak saya Cikgu Fakrul? Okey, sekitar. Boleh teruskan Cik Zafri? Boleh. Okey. Okey, sekali lagi Assalamualaikum dan selamat pagi kepada guru-guru semua. Okey, hari ini hari Rabu, kita akan sambunglah kita punya proses pembelajaran. Okey, jadi macam mana guru-guru semua hari ini, cikgu dah sarapan pagi ke, dah minum pagi? Okey, semalam kita bercerita pasal pembumian. Okey, kita tahu sistem TT, TNC, TNCS, IT kan. Dan pada petang tu kita bercerita sebahagian pasal pengujian lah. So today kita akan sambung lah about pengujian. Saya rasa ada lagi 3 lebih kurang subtopik kita sambung. Lepas tu kita rehat sekejap pada pukul ni sekarang ni pukul 9, 10, pukul 10 boleh kot kita rehat. Lepas tu kita rehat dalam 15 minit lebih kurang. Lepas tu kita akan masuk kita akan sambung lah. Kita buat amali, ada tayangan video. Lepas tu kita akan buat untuk mengisi borang G dengan borang H lah. So saya harap cikgu semalam dah ada kot. Dah ada lah untuk apa? Untuk print out lah print out borang-borang tu lah. Borang G dia ada 2. Dia ada di bahagian depan dan ada di bahagian belakang, dan borang H ada di bahagian depan juga dan ada di bahagian belakang lah. Kita akan isi satu-satu.
supaya nanti untuk kita pembelajaran pada pelajar kita senanglah, mudahlah untuk isi. Lagi satu, saya rasa Cik Izul pun dia ada bagi rasa. Dia semalam, dia cakap dengan saya malam. Dia ada bagi nota about sekejap tuan-tuan sekejap Dia call sekejap sekejap. Kenapa tu dia nak file mana? Dia terdekat. Cikgu Nizam tu buat kemak dia. Ada terik lah pula. Terik. Dengar. Okey, cikgu. Sekejap. Okey, sorry. Double gadget. Okey, kita akan sambung balik pembelajaran kita. Okey, saya akan share slide balik. Okey, cikgu okey nampak Nampak Cik? Okey, alhamdulillah terbaik. Sekejap kita sambung yang semalam. Okey, kita sambung kepada nombor 3, iaitu kita akan buat ujian keketupan lah. Kan? Semalam kita dah settle yang ni semalam. Okey, kita buat ringkasan sikit lah. Kan? Untuk refresh balik yang semalam tu. Mengenai ujian perdebatan, kita akan buat ujian perdebatan lah. Antaranya ujian di antara kabel dengan fasa neutral. Lepas tu ujian di antara kabel dengan fasa bumi. Maknanya pengujian dia kita akan buat sekejap saya sambungkan dengan saya punya link drawing pad. Okey, kita tengok semalam kita gunakan meter lah insulation test. Okay, so kalau kita tengok untuk ujian antara fasa dengan neutral, maknanya kat sini kita ambil kita mati kita punya insulation test, dan daripada point lampu tu kita tanggalkan seperti yang kita cakap, dan kepada yang point lampu yang terakhir pun kita akan tanggal, tetapi sambungan dia tetap masih lagi bersambung lah, tetap lagi bersambung. Lepas tu selepas sambungan semua dibuat, kita mengambil ujian lah. So bila kita ambil ujian, kita pastikan lah, kalau kata semalam
Kalau kita punya pendawaian tu satu fasa, maknanya kita semalam kita buat okey, kalau satu fasa semalam kita inject kita punya insulation pada 250 volt lah. Betul tak cikgu semalam kan? 250 volt dan dia punya kadaran dia mestilah more daripada 0.25 mega ohm. Itu yang kita dapat lah. Maknanya kita nak dapatkan. Maknanya kalau kata pendawaian kita uji di bawah daripada 0.25 mega ohm, maknanya kemungkinan tadi lah, mungkin kabel kita ada luka, kita punya insulation. Jadi kita kena semak balik, kita kena check, kita kena trace. Sebab tu kalau kita buat untuk sistem ni, untuk pendawaian ni, kita buat first kita buat by kalau boleh kita buat by satu circuit lah. Kan contohnya dekat sini kita ada lampu, kita ada 3 circuit. Mana kita akan buat 1 liter. Lepas tu dah settle, baru kita buat keseluruhan. Mana kita keseluruhan tu kita buat melalui dekat DB lah. Okey, sama juga dengan kabel fasa dengan bumi. Okey, sama juga keadaan kaedah dia. Maknanya kita ambil insulation test. Mana kita uji pula antara fasa dengan dan kita punya bacaan pun mestilah tidak kurang kan. Tidak kurang daripada 0.25 mega ohm. Itu yang semalam lah. Okey, so kita akan ni pun semalam juga ini pada 3 phase. Mana kalau 3 phase ni kita inject pada insulation test kita adalah 500 volt kan, 500 volt. Okey, dan kita punya bacaan mestilah more daripada 0.5 mega ohm. Ni kita punya kena capai lah. Mana kita test antara fasa merah dengan fasa kuning. Okey, lepas tu kita akan dapat bacaan. Kalau itulah bacaan yang terbaik je yang saya sarankan untuk setiap bacaan tu 1 minit. Baru kita boleh ambil reading tu sebagai untuk kita tulis di dalam borang ke ataupun kita tuliskan pada ni lah, pada kita punya checklist ke 1 minit. Ni dia punya tip lah. Kadang-kadang berapa cikgu tu lah. Macam semalam bila kita buat test, kalau kita buat kurang daripada 1 minit, mana probe ni kita ambil probe ni kita letak pada red contoh. Satu lagi probe yang warna hitam tu kita letak pada warna kabel hitam lah. Jadi kalau kita buat ambil bacaan reading kurang daripada 1 minit, yang itu kita akan dapat tu bacaan dia berubah-ubah. Kejap dia mungkin dia penebatan dia, insulation dia lama dia akan baca sebab pada masa tu mungkin berlaku pada susunan voltan lah. Yang terutama mungkin berlaku pada susunan voltan pada kita punya alat uji tu lah. Alat uji kita. Jadi rintangan mungkin akan increase ataupun bila berlakunya susunan voltan yang banyak pula, mungkin juga akan berkesan lah, terkesan kepada kita punya pengujian. Jadi yang di-showkan adalah 1 minit. Okey, kita sambung yang next punya topik. Ujian keketupan untuk apa kita nak buat cikgu, untuk memastikan lah kalau kat sini memastikan setiap fuse ataupun kawalan kutub tunggal, maknanya untuk satu kutub dan peranti perlindungan disambung pada konduktor fasa sahaja. Itu yang kita nak buat ujian keketupan ni. Kita nak pastikan bahawa hanya konduktor fasa saja yang akan bersambung dengan peranti perlindungan. Ni kita kena check list betul-betul sebenarnya. Jadi itu sebabnya salah satu tujuan dia kita nak buat ujian keketupan. Okey, lepas tu untuk memastikan sambungan pada soket alih keluar bagi setiap konduktor fasa, neutral dan bumi disambung pada terminal yang betul lah. Kena nak check lah kalau katakan sambungan dia antara ni macam contohnya kita ada soket, kita ada soket, lepas tu kita ada soket lagi, kita ada soket lagi. Okey, kita kena pastikan bahawa kita punya kabel kita sambungan dia mestilah betul antara earth dengan earth,
Lepas tu kita ada apa ni? Yang belah ni. Kita ada untuk paste kalau belah ni, kita live. Sama. Lepas tu kita ada neutral. Kita nak pastikan sambungan tu kutub dia adalah sama dan betul. So alat uji dia, alat uji dia jangka berbagai lah, julat-julat ohm ataupun jangka ohm lah. Ketutupan ni pun kita kena buat menggunakan multimeter lah. Kebanyakannya gunakan multimeter lah sekarang ni. Jangan kita gunakan insulation lah. Kalau insulation tu dia ada multi, okey, tak ada masalah. Kita boleh select pada julat ohm dia yang paling kecil lah, at least 1K lah. At least kita boleh set pada 1K, 1K ohm. Kan? Sebab apa? Kita takut jika kita inject ataupun kita uji tu, kerap, kita takut insulation pada kabel lah. Mungkin boleh rosak. Kan? Sebab kita inject voltage, walaupun DC. Tapi dia boleh flow current, takut dah lama dia boleh rosak lah. Kalau boleh janganlah. Kita gunakan julat ohm. Sebab apa? Sebab kita nak uji ketutupan ni, kita nak tengok dia punya reading dia. Kita nak tengok reading dia sama ada dia betul ataupun tidak. Kalau kata meter kan, kita check satu dekat sini, ketutupan contohnya, satu lagi dekat situ kan. Ataupun kita nak tengok berapa dia punya reading dia, supaya kita ketutupan ni kalau kata dia punya reading ni yang terbaik, apa dia cikgu kalau reading terbaik, kita akan dapat pada infinity ke ataupun kita dapat pada kosong. Mana yang ni yang terbaik? Ni infinity, kita buat ohm lah. Mana cikgu kalau kita nak buat ujian ketutupan ni? Dia seolah-olah macam ujian keterusan jugalah. Cuma kita nak pastikan kutub tadi, kalau kata untuk pengalih pada konduktor, dia mesti duduk pada konduktor fasa saja yang akan disambung kepada peranti. Maknanya kalau kita buat ujian tu, kemudian kita akan dapat yang terbaik ni lah, kosong ohm. Okey, ni kaedah dia, kaedah pengujian. Okey, so switch utama hendaklah pada kedudukan litar buka. Maknanya switch tu mesti dalam keadaan off, dalam keadaan off, open circuit. Semua beban hendaklah ditanggalkan. Maknanya beban tadi, mentor, lampu apa semua hendaklah ditanggalkan. Seperti yang kita bincang semalam, kita kena tanggalkan lah. Kalau tidak, kalau mana ada beban yang ada gegelung, dia akan efek lah, dia akan kesan lah sebab dia ada gegelung kan. Sebab gegelung macam ni konsep dia kan. Kalau gegelung contohnya gegelung, okey ni nampak gegelung, okey maknanya sini kita katakan in lah, in ni out. Tapi sebenarnya pada ni adalah live and neutral. Dekat sini dia sebab dia ada kearuhan. Bila kita bagikan bekalan dekat sini dia akan teruh dan dia akan menghasilkan magnetik lah kan, menghasilkan magnetik ataupun dia jadi sebagai load kan. Itu yang kita tak nak tu kan, kita tak nak. Jadi kita kena tanggalkan kita punya beban. Kalau kita buat pengujian juga, kita akan dapat reading yang berlainan lah, sebab dia dah ada beban, ada load. Okay, so dalam keujian sebagaimana Rajah 95 kita tengok menguji switch dan alat kawalan kutub tunggal pada konduktor fasa, menguji punca sambungan soket keluaran. Okey, lepas tu menguji sambungan menggunakan pemegang lampu jenis Edison. Ni pun kita boleh buat lah. Menguji sambungan ni menggunakan pemegang lampu jenis Edison. Okey, lepas tu nilai bacaan jangka hendaklah kurang daripada 1 ohm lah. Semacam semalam lah. Kita nak kena dapat kurang daripada 1 ohm. Okey, pintasan hendaklah dibuat antara terminal fasa dan konduktor pelindung bagi setiap soket ada keluar litar gelang yang hendak diuji. Mana kita kena buat pintasan pada terminal fasa dengan konduktor pelindung lah, kerana kabel earth lah. Pada setiap soket ada keluar litar gelang yang hendak kita uji. Okey, kita tengok Rajah 9.5. Ni dia kan. Okey, ini kita punya jangka ohm, Okey, lepas tu kita jangka ohm kita kan ada 2 probe sebenarnya kan. Dia ada 2 probe. Maknanya kalau kita nak uji pada litar lampu,
Switch kita ni. Ni switch kita ni mesti dalam keadaan apa dia kata tadi? Kita tengok balik. Kita tengok balik. Dia kata dalam semua switch utama, dia kata switch utama lah. Switch kawalan litar hendaklah pada kedudukan litar tutup. Maknanya kena dalam keadaan on. Maknanya kita kena on kan lah. Kalau kata kita punya switch malam, kalau kata simbol switch kita, kan, switch kita, nanti panggil bulat lah kan, bulat ke. Switch kita mesti dalam keadaan on. Maknanya dalam keadaan sambung lah. Dalam keadaan on. Lepas tu di point lampu kita, kalau kita ada 2 point, contoh kat sini dia bagi 2 point, ini 1 point, yang ni 2 point. Maknanya untuk kita uji ketupan tadi, sebab kita nak uji ketupan antara pengalir dengan pelindung kan. Kita kena pintaskan, kita punya kabel switch kita ni, sebab ni daripada switch, kabel switch dengan kita punya earding, kita punya kabel pelindungan lah, earth lah, kita pintaskan. Lepas tu barulah kita buat pengujian kan antara tapi kita sebenarnya kita uji di kita punya terminal, ni kita uji antara fasa merah dengan neutral kan. Kita tak uji dengan earth kan. Tetapi di pintasan dia kita kena loopkan antara kabel switch ni, switch yang datang daripada switch lampu pergi kepada earth. So dia punya reading tadi mestilah kita kena dapat kan, kita kena dapat dia punya point dia tidak maksud apa cikgu? Tidak apa tadi? Kita punya reading tadi. Berapa kita dapat reading? Kalau kita dah buat ujian ni, kita test kita dapat ni kita nak buat reading ni berapa kita dapat? Kurang 1 ohm ke? Ya, terbaik cikgu. Terima kasih. Maknanya kita akan dapat kurang daripada 1 ohm. Maknanya mungkin kita akan dapat mungkin 0.569 ohm kan. Mungkin kita dapat 0.12 ohm kan. Kalau kata lebih baik lagi, kita punya meter kita, accuracy dia, lepas tu rintangan selepas kita buat ujian 1 minit, mungkin kita dapat juga 0 ohm. Tak ada masalah. Cik Jeffrey, sekiranya tidak dibuat pintasan, apa pula bacaannya? Sekiranya tidak dapat, kalau kita tak buat pintasan, kalau kita tengok dari segi teori dia, kita juga akan dapat below daripada 1 ohm. Kita akan dapat juga below 1 ohm. Cuma dekat sini kita nak semak sama ada kita punya earth kita ni tidak ada bersambung dengan kita punya neutral. Itu dia tujuan dia. Maknanya untuk ni adalah apa? Sebab apa? Sebab kita untuk uji ketupan tadi kita nak tengok juga kita punya protection kita boleh bertindak. Sebab apa? Bila berlaku leakage nanti antara neutral dengan earth ni, maknanya baru dia akan bersambung. Sebab apa nanti kalau kita check kat sini, kalau kita check tanpa earth ni, tanpa kabel pelindung, mana tahu kabel pelindung ni sebenarnya ada bocor dengan neutral kan. Jadi bila kita pasang kelengkapan alat kita dah tauliahkan dia, kita on je kita punya switch system, trip, on dia trip sebab telah berlakunya leakage antara neutral dengan earth ni. Macam tu cikgu. Sebab tu kita nak uji dia, kita kena sambungkan kabel live kita dengan kabel kita punya kabel pelindung, kita punya kabel earth kita. Supaya kita uji, nampak cikgu, kita uji antara live dengan neutral. Kalau kata ibarat kita punya kabel earth kita ni ada leakage dengan neutral, maknanya bacaan kita mungkin akan dapat lebih daripada 1 mega ohm. Okey cikgu, boleh? Cik Zafri. Ya, saya. Yang hujung wayar E tu memang biar je macam tu kan? Ke kena tanggalkan? Yang E ni. Yang kat sini cikgu. Mana? Ya. Okey, kat sini kita kena bukan E dekat yang Cik Zafri pintaskan tu, ni. yang hujung dia tu. E dekat ni, maknanya dekat dia punya bar dia. Ni kalau ikutkan kita punya kotak kita punya
ataupun orang panggil dulu DB kan? KFA kan, KFA ataupun kita Kena punya tanggalkan kotak ke? DB. Okey, kita tak perlu tanggalkan. Okey. Sebab dia punya Hertz dia tu sebenarnya dekat bar dia tu, dia kita punya kotak DB kita. Kotak DB kita kan. Ni untuk bar untuk neutral, yang ni bar untuk Hertz kan. Maknanya tak perlu tanggal lah. Kalau cikgu nak tanggal pun sebenarnya tak ada masalah kan. Tapi kita kena ingat tak, kalau kita tanggalkan, maknanya nanti kita nak uji kita punya peranti ni, peranti kita punya RCD kita kan, RCD kita kan, nanti dia ada masalah juga. Sebab apa? RCD ni untuk Hertz kita akan sambung ke ground kan. Kita nak tengok keseluruhan kita punya Hertz kita tu ada tak. Sebab apa? Sebab litar ni dia kalau tengok kat sampel ni dia dah ada 2 je. Tapi sebenarnya litar kat kita, rumah kita banyak kan. Mungkin lampu pun ada, mungkin ada lampu mungkin ada 20 kan. Kita punya kipas mungkin ada 5 kan. Jadi kita nak uji tu untuk ketutupan tu kita boleh uji ibarat dikatakan sebagai keseluruhan sirkuit juga. Keseluruhan sirkuit. Maknanya tak perlulah kita nak tanggal kabel Hertz kita tu kan. Kalau kita tanggal kan, kita nak check pula satu-satu. Sebab dekat sini kita bukannya kita ada marking kan, kita tak marking kabel Hertz kita tu datang daripada mana kan. Jadi masalah juga, takut kita marking kabel, kita nak check kabel yang lain tapi kita uji yang kabel lain. Masalah juga. Itu sebabnya kalau kata nak buat macam tu, nak tanggal dekat cikgu boleh, tapi cikgu kena ni lah sikit, penat sikit kerja lah kan, kena marking lah. Yang ni point Hertz ni datang daripada mana, yang ni Hertz ni datang daripada mana, yang Hertz ni datang daripada mana, yang Hertz ni datang daripada mana, dan Hertz ni datang daripada mana. Jadi macam itulah. Setakat kita nak kelaskan kabel Hertz ni tak masalah. Kalau kita tahu, kalau 2.5 mm square, kita tahulah ini mesti datang daripada kabel kuasa kan. Kalau 1.5 mm square, kita tahulah datang daripada lighting, daripada Kipas. ni lah, kipas. Jadi kalau yang ni, kalau boleh kita boleh asingkan ataupun tidak asingkan. Cuma asingkan kena marking lah. Sebab kita tak tahu kita nak claim ni dekat mana dia punya akhir dia, kabel ni. Sebab kabel Hertz pun masuk dekat Hertz bar kita ni bukannya 1-2 kan, banyak kan. Kalau kata tambah pula kalau rumah 2 tingkat kan, penuh ni kan. Kalau Hertz bar ni penuh kan? Walaupun dekat rumah 2 tingkat dia ada kita punya sub kan, sub DB kan. Okay, neutral ni kita kena tanggal lah. Dia kata tanggal, ataupun kalau tak nak tanggal tadi, yang penting kita punya apa dia cakap tadi. Yang penting ni kalau kata kita ada MCCB kita, okay, yang penting kita kena, sebab kita tak nak bagi dia bersambung sebenarnya. Okay, ni dia. Switch utama hendaklah pada kedudukan litar buka off circuit. Maknanya kat sini kita kena open lah dekat kita punya DB ni kan. Yang ni kita kena dalam kedudukan dalam off lah, off. Baru kita beri. Sebab kalau off ni, maknanya tak ada sambungan dia antara dia dengan tak ada dengan RCCD kan, dan RCCD pun tak ada kat sambungan dengan MCB kan. Sebenarnya itulah, kalau ikutkan kita kena uji satu-satu kan. Kalau ikutkan dalam borang pengujian tu, kalau kata ada 10 point, ada 10 point lampu kan, sebenarnya kita kena buat ujian ni kepada 10-10-nya. Itulah. Itu cakap kalau di industri ataupun di domestik sebagai penguji ni, sebenarnya dia punya bayaran dia kalau kita nak didik macam kami di institut kita banyak juga bercerita pasal usahawan sebab student ni tak semesti dia nanti habis dia boleh bekerja, kemungkinan dia jadi usahawan. Kita terapkan nilai-nilai usahawan dia. Kalau kata you all kalau mahir buat dalam pengujian, buat dalam testing tu kan, you all boleh jadi usahawan, you all boleh dapat pendapatan yang tinggi. Sebab apa? Sebab untuk chop je ni, untuk kadang-kadang yang macam cerita-cerita semalam kan, yang kata projek ni dapat kepada kontraktor A, tapi dia buat kerja, dia buat pendawaian apa semua, dia buat sambungan apa semua, tetapi pengujian tu dia tak ada kelaikan. Dia cuma ada PW1 lah contoh.
Kan dia ada pilihan satu, dia terpaksa menggunakan kontraktor penarian elektrik yang lain untuk bantu dia. Dia jadikan sebagai subkontraktor untuk dia endorse penarian ni sekiranya kalau PW2 lah kan, untuk penarian single phase lah. Jadi dekat situ sebenarnya dia memang boleh, student kita sebenarnya boleh sebenarnya. Tak semestinya dia boleh bekerja di industri, bekerja di syarikat. Dia sebenarnya juga boleh juga menjadi sebagai seorang kontraktor kan. Kita kena ni lah. Cikgu boleh pupuk juga lah. Nilai-nilai keusahawanan tu. Maknanya dengan ada kemahiran ni tadi, kan, dia buat pengujian, dia buat detail. Maknanya dia boleh dapat pendapatan yang tinggi sebenarnya kan. Okey, sama juga. Kita sambung balik. Okey, cikgu boleh cikgu Boleh. Okey, alright. Okey, baik. Okey, sama juga dengan kita buat untuk pengujian kekutupan bagi kita punya lita kuasa soket lah. Lita kita punya soket outlet kita. Maknanya kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini juga, kita kena pintaskan juga. Pintas juga. Kalau kata macam ni lah cikgu, kalau kata kita tak nak buka ke apa, sebenarnya boleh cara dia. Kan, kita ambil satu kabel, kita jam dekat sini. Tapi kena uji ke lah. Takut kabel ni terminal dia tak kena. Itu biasa berlaku lah. Kat dalam ni kan ada Cooper punya terminal. Kita boleh jam ni kalau kita tak nak buka. Kalau kita tak nak buka, boleh je. Tapi dikuatiri juga. Dikuatiri juga yang menjadi ada masalah dia. Sekiranya soket outlet kita ni masalah, walaupun tahu kan, walaupun kadang kita ada soket outlet kita ni baru beli daripada kedai, ada chop siri, ST kan, tapi kemungkinan nak berlaku dia rosak tu kadang tinggi juga kan. Kadang kita percaya pada benda alat baru kan, barang baru kan, bila pasang-pasang trip, trip, alamak apa cerita, trace kabel, uji kabel kan, okey je semua, rupa-rupanya soket kita problem kan. Jadi kalau langkah yang terbaik kan, kita kena tanggalkanlah ataupun dekat belakang tu, kalau kita tak nak tanggal pun tak apa, dekat belakang tu kan ada dia punya terminal kan, contohnya soket belakang dia kan, kita ada untuk earth punya terminal. Lepas tu kita ada live, kita ada neutral punya terminal kan kat belakang tu. Jadi kita pintaskan kat sini. Maknanya kabel pelindung kita pintaskan dengan live. Boleh je. Lepas tu barulah kita uji antara live, kita buat live dengan earth ni, dah tentulah kita nak uji dia punya kekutupan dia. Sama ada kekutupan tu antara live dengan earth tu adalah, maknanya kita dapat lah tadi reading dia, maknanya below daripada 1 ohm. Supaya nanti supaya bukan apa, bila kita ada pengujian tadi, maknanya bila berlakunya kerosakan ataupun berlakunya leakage kan, berlakunya leakage, kita takut tu leakage kan, semalam kan leakage. Bila berlakunya leakage pada kita punya penggunaan kita punya soket outlet ni, maknanya kita punya peranti tadi boleh bertindak. Maknanya arus yang masuk pada neutral ni, dia balik pada neutral ni. Kalau kita tengok circuit semalam, kalau kita tengok TT sistem TNT kan, dia ada, bila berlaku dia short circuit tu, dia akan lengkapkan macam satu lita, dia akan pusing, masuk, lepas tu dia akan pusing balik. Ini pada pembekal, pada TX kan, TX ni pada kita punya pengguna kan. Kalau tengok arus dia akan balik melalui neutral masuk, dia akan lengkap macam tu. Jadi ini tujuannya, bila dia masuk kat neutral, dalam kita punya RCCB kita dia ada satu gegelung kan, dia ada gegelung, maknanya kabel masuk maknanya di antara di antara wire ni, antara live dengan neutral ni, dia tidak ada keseimbangan, maknanya unbalance dalam salah satu fasa. Bila unbalance, yang gegelung yang pada RCCB ni dia akan teraruh, itu yang dia akan membuatkan plunger akan trip kan, dia akan tripkan circuit lah. Itulah ujian dia untuk ketupan, untuk menguji keberkesanan sekali
bahawa peranti pelindung kita nanti boleh beroperasi sekiranya berlakunya short circuit ataupun berlakunya litar pintas atau berlakunya leakage lah. Okey, ni ujian rintangan elektrod bumi. Ini yang sangat penting. Ya. Okey, saya nak tanya, kan zaman sekarang ni banyak soket, switch yang menggunakan kaedah Wi-Fi. Okey. Macam mana tu? Dapat kelulusan PST tak? Okey. Kalau Wi-Fi tu sebenarnya Wi-Fi ni kalau ikutkan switch yang guna Wi-Fi ni sebenarnya dia Wi-Fi ni seolah-olah ataupun switch yang menggunakan Wi-Fi ni intelligent ni dia seolah-olah menggantikan diri kita. Menggantikan diri kita. Maknanya kita sekarang ni kalau kata dalam keadaan konvensional, dalam keadaan yang lama, kita pergi switch tu, kita pergi on off kan? Okey, on off. Okey. Dan sekarang ni bila ada teknologi Wi-Fi tadi yang ada IP address apa semua, yang sistem Wi-Fi tadi tu menggantikan diri kita dan kita telah memberi kita telah memberi untuk on switch tu pada satu contohnya macam gadget kan. Kita download application kan. Contohnya macam sistem paling kata harga paling rendah lah Sonoff kan. Sonoff. SONOFF. Sonoff kan. Sonoff. Maknanya dia ada apps dia yang boleh kita applykan pada kita punya smartphone. Maknanya kita downloadkan dia punya application dan kita configuration kan Wi-Fi kita pada switch dengan Wi-Fi kita pada kita punya smartphone. Sebenarnya dia punya Wi-Fi tu, kita punya configuration dia sebenarnya sambungan dia sebenarnya bukan sambungan dekat switch sebenarnya. Sambungan dia sebenarnya pada sebelum poin lampu. Contoh kita tengok sambungan ni pada poin lampu. Sebab itu sebenarnya ST pun rasa dalam tu kecuali kalau dia ada ini masalah dia sekiranya tak ada Siri, mati masalah tu. Kan kalau ada Siri okey. Okey kejap kita tengok ni poin lampu. Kan poin lampu. Ni dia punya sebenarnya ni sini kat sini. Dia punya Wi-Fi dia, punya IP ataupun dia punya router dia. Maknanya dia akan sambung sini. Kan ini pergi ke neutral lah kan, sambungan neutral. Okey, neutral dia tak ada switch lah dia direct je pergi kepada N kan. Lepas tu kalau asal dia kita punya lampu asal macam ni kan, ni lampu kita asal dia. Okey, ni daripada kita punya DB lah live. Lepas tu switch kan, switch ni dia akan pergi sini kan, dia akan sambung. Itu kalau kata keadaan yang original. Maknanya kita sebagai human, kita pergi, kita sentuh, kita on off kan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan penggunaan Wi-Fi ni cikgu, sebenarnya rasa dari segi safety, dari segi keberangkalian kita ni nak kena pada nilai voltan ataupun pada leakage mungkin keadaan lagi selamat sebenarnya. Rasa ini ST pun dia ada terangkan di dalam dia punya root apa dia punya perkeliling tu kalau cikgu perasan dekat awal-awal ataupun dekat muka surat berapa lebih kurang saya pun dah ingat lupa, tapi dia adalah terang tentang teknologi hijau, tentang kecekapan tenaga. Ini sebenarnya membantu juga ni pada kecekapan tenaga, maknanya ada alat-alat yang boleh membuatkan kecekapan tenaga. Ini boleh katakan sebagai efisiensi ataupun sebagai teknologi hijau, teknologi baru ataupun dipanggil sebagai kalau kata lebih besar lagi, kalau kata di-generate pakai solar apa semua lagi baiklah dipanggil sebagai renewable energy. Contohnya kalau kita pakai alat tadi kan Wi-Fi, so kita dekat sini kita ada switch sebenarnya kat sini cikgu, kita ada switch kat sini sebenarnya. Ni Wi-Fi kita. Dan kalau kita tak nak tanggal kita punya sistem yang lama ni, kita tak nak tanggal sistem lama ni, kita just connection kan dia ni. Kita just jam ataupun kita kena loop saja ke dia ni. Kalau kita tak nak lah. Kalau kita tak nak buka switch kita kat sini, tak ada masalah. Kita just sentiasa on. Switch kita ni sentiasa duduk dalam keadaan on. Jadi kalau kita nak onkan kita punya lampu, just kita gunakan apps kita tadi. Kita guna apps, kita function ke dia. Maknanya bila kita tekan on switch, sebab kita bagi configuration lah. Contohnya kita bagi ni L11.
Kan? Mana dekat apps kita ni, kita ada L11, L22 contohlah. Sebab kita bagi coding dekat dia, baru dia bagi tahu arahan dia tu. Dan kita ada contohnya L33. So, untuk on kan L11 ni, kita on kan lah L11. Mana switching ni akan on. Nampak cikgu? Kan? Dia akan on dan lampu ni akan menyala. Kan? So, rasa-rasa pandangan cikgu lah. Kan? Rasa-rasa pandangan cikgu lah. Mana yang lebih selamat? Kita on secara konvensional ataupun kita on secara apps aplikasi menggunakan Wi-Fi tadi cikgu? Kalau kata selamat macam ni lah, tak apalah. Dia kalau guna kat switch okey. Kalau digunakan pada soket. Pada soket. Okey, kalau pada soket pun kalau kata switch, kalau kata dia direct, lampu akan menyala je. Tapi kalau pada soket, kalau dia kata turn on sendiri, sebab kekutupan dia tu. Kekutupan dia tu, kuat tak kuat? Kekutupan dia. Okey, kalau kata soket tadi, kalau pada soket, tengok balik soket. Kalau soket, okey, kata soket, soket. Okey. Okey, ni from ni lah, from DB lah. Okey, kata sekarang ni kita masukkan elemen Wi-Fi kat sini kan. Mana kita gantikan dengan elemen baru lah. Kan, elemen baru. Okey, kebanyakan tu cakap ni, kebanyakan device ataupun kebanyakannya alatan ni, itulah kita sebenarnya kalau kita beli sebenarnya untuk Wi-Fi nya sistem, kita kena pastikan yang pertama tadi, pastikan ada SIRIM kan, SIRIM organize. Lepas tu kita kena pastikan ada daripada ST. Ni cikgu, kita pegang pada ni kan. Lepas tu kalau cikgu nak pasang, nak connection pakai Wi-Fi ke apa ke, tak ada masalah. Pastikan alat yang kita beli tu mesti ada recognize daripada sulaiman tenaga dengan SIRIM. Tu je cikgu. Sebab dari segi function ni sama. Sebab kat sini dia ada switching juga. Dekat sini kalau kita beli yang Sonoff ni pun dia ada sebenarnya dia pakai juga soket yang asal. Cuma dia plug in je. Dia plug in je untuk Wi-Fi punya soket. Betul cikgu? Kan? Mana kat situ ada apa? Ada timer, betul tak? Ada timer, bila dia nak on, dia nak off, betul tak? Kan? Betul. Lepas tu dia nak auto, kalau yang lagi canggih sikit tu dia ada auto on, ada auto off kan? Jadi yang ni cikgu, kena pegang pada pokok pakal dia ni je. SIRIM dengan ST. Kan? Kalau ada tu tak ada masalah cikgu, insyaAllah. Dari segi ketupan tak ada masalah. Kalau kata kita gunakan yang punya yang ada essential ni, mana yang lama ni, mana kita dah uji dah bahawa dia ni adalah diperakui. Sebab apa? Kita dah pihak kontraktor telah akui pada borang G dengan borang K. Yang kita pakai tu sebenarnya, yang kita gunakan untuk Wi-Fi tu dia dipanggil sebagai aksesori je cikgu. Sebagai aksesori tambahan. Tak ada masalah. Dia sebenarnya tidak melibatkan perubahan penawaian. Dia kalau yang melibatkan perubahan ni, maknanya kalau kata soket ni ada satu, kita tambah lagi. Kita tambah lagi. Itu dia melibatkan perubahan penawaian. Yang ni kalau kita pakai soket untuk sistem Wi-Fi ni, dia anggap sebagai dia aksesori lah. Sebagai aksesori tambahan. Sebab dia tidak melibatkan pindaan pada fizikal dan tidak melibatkan pindaan kepada perubahan dari segi rating current. Cikgu. Maknanya insyaAllah cikgu selamat. Cuma pastikanlah, kalau rasa lagi selamat, pastikanlah ada SIRIM dengan sulaiman tenaga punya recognize. Okey, jelas. Baik, terima kasih. Sama-sama. Alright, lepas tu kita sambung balik ya. Okey, untuk memastikan elektrod yang ditanam itu tidak berada dalam kawasan rintangan bertindih dengan elektrod lain. Itu yang saya cerita semalam tu. Potential tu. Nanti kita tengok macam mana Okey, alat uji yang digunakan penguji rintangan bumi lah. Resistance tester lah. Okey, ni ada alat dia. Ni dalam yang lama ni lah. Bukan lama lah, baru pada. Tapi dia lebih pada analog. Dan ni dia lebih kepada digital. Ni yang kita akan buat nanti.
Kan? Kalau ada ni lepas kita break pada pukul 10 lebih tu, kita akan buat lah, kita tengok amali lah cikgu. Tapi kali ni amali secara mata dan telinga lah cikgu. Minta maaf banyak kan. Nanti next time nantilah mungkin pihak KPM ke boleh berkolaborasi ke dengan pihak MARA untuk kita buat praktikal secara face to face kan. Lagi nampak cikgu, sebenarnya lagi cantik. Saya sebenarnya ada kat tadi cadangan kepada penolong pengarah tadi kan, Cik Nazli je. Untuk buat ni, kalau boleh kita buat lagi cantik sebenarnya, dia kena face to face, duduk di lapangan, merasa panas kan, merasa lecah-lecah sikit kan. Tak apa, itu kita akan programkan pada next lah. Alright, okay, ni adalah uji lah. Kalau kita cerita sikit lah pada uji ni supaya tak kekeliruan pada yang akan next punya slide. Okay, dia ada button lah. Kalau kita tengok dari segi analog ni dia ada button off. Lepas tu dia ada battery check. Okay, lepas tu dia ada earth voltage kan, voltage. Lepas tu dia ada kali 1 ohm, kali 10 ohm, kali dengan 100 ohm. Tengok pada ni lah, ada setengah tu mungkin dia lagi tinggi dia punya range. Ya, lepas tu kita ada press to test. Maknanya tekan, pusing kan. Dah nampak, tekan dan lock. Cikgu semua biasa tak guna alat ni cikgu? Biasa kan? Cikgu biasa tak guna alat ni cikgu? Biasa. Okey, Biasa. Alhamdulillah, macam tu tak ada masalah. Senang je lah kerja kita ni. Maknanya cikgu ni pun dah ada asas yang kuat. Sebenarnya cuma untuk kursus ni kita untuk refresh balik kan, untuk refresh balik. Okey, kalau kata ni untuk off lah. Okey, sebelum tu lah kita cerita semalam, sebelum kita nak menguji alat ni untuk membuat ujian, kita mesti uji dia dulu kan. Dengan cara ni semalam kita tak boleh nak buat ujian, kata alat uji ni kita tak boleh nak buat macam ni. Alat uji ni macam ni kan. Dia ada probe dekat belakang, dia ada probe dia ada 3 probe kan. Dia ada sini E, lepas tu ada P, lepas tu ada C kan. Kalau kita nak uji dia untuk alat ni, alat uji ni biasanya kita uji pada battery check lah. Battery check, kita select pada battery check dan kita tekan. Kalau kata dia move berapa volt berapa volt ni ni ada volt kan, berapa volt, baru kita tahu bahawa alat uji ni boleh kita guna lah. Kalau kata alat uji ni gunakan bateri kan, bateri berapa volt kan, 9 lah. Kalau kata 9 volt lah, kalau kata 9 volt, kita pastikan bila kita uji at least kita dapat 9 volt lah, ataupun mungkin bawah pun mungkin 8.9, 8.8 volt pun dianggap sebagai okey lah untuk kita buat ujian. Kalau kata bateri tu bila kita uji weak, bateri tu dapat 2.5 volt saja kan, maka kita kena replace bateri lah, kemungkinan besar bateri lah, weak, replace bateri, kita test balik. Okey, lepas tu kita buat ni kata 10 kali ganda 10 1 ni, bermaksud dia punya range dia. Kalau katalah di analog ni kan, mana kita uji kita select pada 10, kita select pada 1 kan. 1 kita tak dapat reading, kita punya meter, kita punya jarum naik sampai habis kan, sampai habis. Macam mana ni kata kan. Lepas tu kita set pula pada 10 kan, kita set balik pada 10. Tengok dia naik meter kita sampai sini kan, meter kita sampai ni kan. Maknanya sini lah. Okey, lebih kurang 2 lebih kurang 2 lah itu kalau reading kan, 2. Okey, bermaksud kita punya resistor kita pada masa tu mana kena kali lah kan, kena kali lah 2 kali dengan 10 kan. Pada masa tu dia jadi 20 ohm kan. 20 ohm. Okey. Sebab apa tadi? Sebab 1 ni kita select 1 ni tak dapat reading. Sebab alat uji ni kalau kita tengok paling maksimum dia duduk dekat dia duduk dekat paling maksimum. Kalau 1 ni dia duduk dekat 12 saja. Kalau kat sini kita tengok kan, dia punya ni dia duduk hanya pada 12 ohm saja. Itu yang kita tak dapat reading tu. Itu yang tak dapat reading tu. Sebab alat uji ni tadi kalau kita set pada 1, dia dah lebih daripada range alat uji ni yang kita set pada 1. Katakanlah pula kalau 10 tadi. Kalau 10 tadi pun dah sampai sini dah, santak juga kan, tak boleh
Kan? Dah santak juga. Maknanya kalau sini 12 kan, kalau kita kata 12 tadi, kalau kata 10, maknanya 12 kali 10 berapa cikgu? 12 kali 10. Saya matematik ni kurang sikit cikgu. Berapa cikgu? 12 kali 10. 120. Terbaik. Saja je nak uji cikgu ke apa. Kan, nak bagi aktif sikit dalam ni kan. Boleh suara sikit. Kita kata nak ngajar ni, kita nak more pada face to face dengan two way communication. Kita dapatlah 120 ohm. Maknanya alat uji kita tak boleh nak baca lah kalau kita set 10, kalau kita punya tangan kita tinggi kan. Kenalah set pada 100 kan. Berapa kalau 100? Kalau patutnya kalau kita punya tadi uji dapat 120. Kalau kita set kita punya range dia 100 kan. Kita set 1 ohm. Set dia 1 ohm. Agak-agak berapa naik cikgu? Kalau kita set 1 ohm untuk dapatkan 120 ni. 12. Berapa dia naik? Ya? 12 lah. 12 ni. 12 kali 100, 1000. 120. Ni 12. 1.2. Ya, 1.2. Maknanya kita akan dapat 1.2 bukan 1.2 ohm. Meter kita ni akan baca 1.2 kat sini lebih kurang kan. 1.2. Kalau kita setkan kepada 100. Okey cikgu. Cikgu itulah. Mungkin dah lama kita tak ke lapangan cikgu. Itulah sebab itulah kita saya degatlah. Kalau kita yalah dah lama tak buat kita dah ingat-ingat lupa. Bila kita dah belajar balik, beringat balik. Benda ni lama rupanya macam ni. Itulah sama cikgu. Kita sama cikgu. Itu sebabnya tadi kita cakap kita sentiasa kena refresh ilmu, refresh kan. Kalau kita tak amalkan, dah lama hilang. Okey, itulah sikit Terima kasih cikgu kerana bagi input. Tak apa, tak salah pun tak apa kan. Sebab kita dalam proses belajar, kita jangan malu, tak ada hal. Macam saya lah dulu, pun dulu belajar kat dengan sekolah vocational kan. Vocational Kuala Kangsar. Kan? Macam itulah kita belajar. Ada masa kita lupa, ada masa kita ingat kan. Okey, tak masalah, bagus. Maknanya ada input output. Okey, macam itulah. Maknanya kita kena setkan dia lah. Macam tu Dia punya range je. Sama juga. Kalau kata digital pun sama juga dia punya cara dia. Okey, baru kita buat proses seterusnya. Cikgu dah sampai pukul 10 lah. Belum lagi Okey, sekejap Okey, ni dia kaedah pengujian dia. Okey, terminal E ni disambungkan ke elektrod yang tak diuji. Konduktor hijau lah. Dia punya probe dia, kabel dia warna hijau. Okey, terminal P disambungkan pada pancang voltan. Spike potential. Itu dia panggil P tu. P tu sebenarnya adalah potential lah. Spike potential. Konduktor kuning dengan jarak 10 meter daripada elektrod bumi. Nanti kita tengok. Okey, terminal C disambungkan pada pancang arus. Dia ada spike current. Sebab tu kalau kita inject pada kita test tadi alat uji tu, dia akan keluarkan current sebenarnya pada terminal C. Pada terminal C di ground nantilah. Itu kepada konduktor warna merah dan pada jarak 20 meter daripada elektrod bumi. Kita tengok macam mana dia rupa dia. Rasa ni cikgu dah expert sebenarnya kan. Okey, macam inilah keadaan dia. Pengukuran di tangan elektrod bumi. Kita ada tadi ni ada uji kita. Kita ada E tadi, Earth tadi warna hijau. Kan kita ada potential spike. Lepas tu kita ada current spike. Mana kedudukan dia macam inilah. Mana ini pada elektrod kita. Ini kita pada kita punya chamber kita. Kalau kat rumah kita punya ni adalah chamber lah. Kita punya chamber. Chamber. Okey, lepas tu kita kena pancangkan. Spike tadi yang warna kuning tadi. Pancangkan spike kuning 10 meter pada jarak antara elektrod dengan pancang kuning. Lepas tu kita spikekan lagi pula pancang merah. Daripada elektrod jarak dia mestilah dia 10 meter jadi 20 meter lah. 20 meter. Dan pancang merah dengan pancang kuning jarak dia adalah 10 meter. Itu cikgu, itu first pancang lah. First kita punya pancangan. Okey, lepas tu bila dah dapat tu,
Okey, barulah kita set dah. Kita tengok gambar yang lain dekat. Tak ada lagi. Sekejap Okey, kita set je lah. Kalau kata pandangan pada pandangan pelan, kalau pandangan pelan, ni kita punya alat uji. Okey, lepas tu ni kita punya elektrod. Lepas tu kita punya spike warna kuning. Lepas tu kita punya spike warna merah kita untuk current kan. Mana kabel ni kita tarik yang kabel hijau pergi sini. Lepas tu kuning pergi sini. Okey, lepas tu kabel EPC C punya current pergi dekat sini. Itulah kalau daripada pandangan pelan tadi. Dan jarak dia sini 10 meter dan ni 10 meter juga jarak dia. Okey. Alright, lepas tu barulah kita buat, tengok dia ni Kita tengok, kita nak buat tu tengok di sini. Okey. Okey, dia kata apa? Ujian hendaklah diulang sekurang-kurangnya 3 kali. Kena buat 3 kali ujian bertujuan untuk mengelakkan bacaan tidak tepat disebabkan kawasan rintangan bertindih. Tu kita nak tu. Contohnya kalau kata kawasan tadi, spot tadi contohnya kita punya ni kita kira pada sini lah. Kita lukis balik, ni pada E, ni pada P, ini pada C. Okey, ujian ni meter kita, ni meter kita. Kan, ni E pergi sini, lepas tu kita punya P kita ke sini, lepas tu C kita ke sini. Okey. Dan jarak tadi antara tu adalah 10 meter lah. 10 meter. Okey, jadi yang dia katakan rekod bacaan pertama Z1. Maknanya kita tanda dekat sini adalah Z1. Selalunya kita akan ubah pada pancang potential, spike, potential spike. Sebab potential spike tu, itulah dia di dalam ground ni sebenarnya dia ada potential. Kat sini dia ada potential. Dia ada potential, potential. Potential tu jarak dia kalau ikutkan kajian antara potential dengan potential ni paling maksimum dia punya jarak dia adalah 6 meter. 6 meter. Ni potential lagi. Dia potential tu tidak bertindih lah dalam jarak yang berlainan. Jarak 6 meter. Dan sini juga ada potential dia. Cik, boleh tanya? Ya. Boleh tanya? Boleh. Okey, potensi kalau berat. Cikgu boleh ulang balik, cikgu tak boleh dengar. Untuk dengar tak? Dengar sikit. Untuk potential ni kalau yang sebenar macam rumah teres kat taman kan. Okey. Ada kaitan tak rumah kita dengan rumah jiran sebelah tu? Okey. Lepas tu itu yang pertama, yang kedua balik pada soalan tiang TMB semalam tu. Okey. Saya ada tanya kawan-kawan juga. Dia kata sekarang setiap tiang macam ada benda tu lah, ding. Ada ding okey. Kalau ada ding, dia kata kalau boleh jangan dekat sangat dengan tiang. yes. Okey, itu yang ada kaitan sebenarnya dengan potential ni yang nak cerita ni. Sebab dia katalah yang terbaru sekarang ni dia takut sebenarnya, TMI takut sebenarnya. TMI takut sekiranya dia tak lengkapkan neutral earth dia tu, earthing tu, dia takut sebenarnya. Sebab takut bila berlaku apa-apa, terputus ke apa ke, pengguna kita lah, pengguna kita akan sue TMB. Sebab saya pernah kena bila ada dia buat macam maintenance, kan? Floating tu dia masuk dalam rumah kita, TV meletup. Ya, betul. Itu cakap dia sebab dia tak boleh nak return balik dia punya current dia. Kan? Sebab saya pun pernah juga kes di Maxis Mobile. Masa tu site saya di Kelang. Kampung apa saya lupa, di Kelang. Tapi bukan punca pada Maxis lah. Kan? Tapi orang kampung dah hambat parang dekat kita orang lah. Kan? Saya masa tu attend dia punya breakdown. Kan? Jadi orang kampung dah datang, ramai. Kita pun sebab kita dapat dipanggil dulu kalau Maxis tu dipanggil doket. Kan, dipanggil doket lah. Mana doket ni ada breakdown lah. Kita pergilah. Kita pergi check memanglah. Tapi nasib baiklah. Macam Maxis kita punya incoming kita 3 phase, kan? 3 phase dia tak ada efek sangatlah. Kan? Sebab kita punya protection pun kita ada pakai surge suppression system.
kita ada pakai SPD kan. Kita selamat lagi lah. Dia search dekat alat tu lah, walaupun alat yang protection tu tinggi nilai, tapi alat yang kat dalam tu Maxis tu lagi tinggi dia punya equipment kan, sampai nilai 2.5 juta, 1.8 juta equipment dia. Selamat lah. Tapi yang tadi lah macam cikgu cerita tadi lah, yang kata dia masuk balik ke dalam rumah kan, dia jadi rosak lah, television apa semua habis kan. Jadi kami pun terkejut lah, orang kampung datang kat Maxis, dia orang anggap macam Maxis punya site yang buat masalah kan. Lepas tu kita checking multimeter kat site kita, tengok dia punya antara pace dengan neutral, dia at least dia jadi 398 lebih kurang volt kan. Oi, cakap ini dah macam floating. Bila kita check dengan neutral, dia jadi 39. Lepas tu kita check pula antara neutral dengan ground, neutral dengan ground. Sebab tu dekat, kalau kita tengok dekat earth tester ni, dia ada earth voltage, sebab bumi kita sebenarnya pun ada voltage juga. Tapi dia bukannya voltage dia sometime bila berlakunya ada leakage, ada leakage ataupun ada fault, baru dia ada wujudnya voltage dekat di dalam ground kita. Sebab masa tu dah current dah spike masuk ke ground. Bila check memang ada voltage antara neutral dengan earth, kita check pada ground kan. Jadi kita report pada TMB lah, kita suruh penduduk tu sabar lah, bukan masalah kami. TMB datang baru check. Rupa-rupanya dekat dia punya pencawang dia, dekat selepas pencawang dia step down, pergi kepada dia punya black box kan. Kalau cikgu pernah tengok dekat tiang tu ada kotak hitam kan, dekat atas tiang kan. Bukan kat atas tiang, ke separuh tiang tu ada kotak hitam kan. Black box, dia punya neutral dia punya fusing, dia punya fusing punya fuse tu dah terbakar kan. Jadi dia neutral tu punya fuse dia dah loose kan, loose contact. Itu yang buatkan dia return balik. Itu jadi kata floating neutral tadi kan. Ni kita cerita tadi yang kata tiang tadi, ni dia katakan sebagai potential tu cikgu. Ni sebab itu bila kita buat ujian ni, kita nak elakkan potential yang bertindih. Alamak, terpadam pula. Astagfirullahalazim. ada sekejap, saya lukis balik, terpadam. Dia, saya punya drawing pad ni bila klik sekali dia padam semua. Aduh, kejap saya lukis balik. Okey, lukis balik tak apa. Okey, ni meter. Okey, meter. Okey, tadi E pergi ke sini. Ni E lah, kita tanda E. Okey, yang ni kita tanda P, potential. Okey, lepas tu kita ada C current. Okey, jarak dia kat sini adalah 10 meter, dekat sini adalah 10 meter. Okey. So, ini kata tadi, sebab itu kita kena buat ujian tadi, ujian yang ada ketiga ni, sebab kita tak nak ada rintangan bertindih. Jadi kita ambil selalu kita ni tengok kalau pada spek meter, ada setengah meter dia berbeza sikit punya cara dia. Tapi kita buat secara yang biasa kita buat. Maknanya kita akan, cara ni kita tandalah ini sebagai Z1. Okey, Z1. Lepas tu kita akan pergi balik pada pancang yang seterusnya kat sini, kita tanda lagi pancang ni. Mana kita cabut pancang Z1 ni, kita pergi ni, kita jadikan ni sebagai Z2. Dan kita dah bacakan daripada Z2 ni bacaan yang seterusnya. Sebab apa tadi saya kata dia macam cikgu pun cakap tadi, dia tak nak ada dekat dengan tiang TMB. Sebab TMB dia akan pastikan jarak. Contoh ni tiang pergi ke ni tiang. Ini kita punya rumah, kita punya rumah. Okey. Maknanya kita punya rumah kita pun ada ground. Kata tadi, TMB kata sekarang ni dia dah buat ground. Ni dia punya kabel kabel, dia boleh pergi tempat lain lah. Kan? Lepas tu dia lalu dekat rumah kita ni. Dia pakai dia punya ni pecing connector masuk kat rumah kita, single phase. Lepas tu dia sambung sini, dia tambung dalam ni, dia pergi kepada ground. Kan? Okey, case dia ni sebenarnya sama je. Dekat sini dia ada potential. Sebab tu jarak dia at least dia kena 6 meter sebenarnya. 6 meter sebab dia elakkan potential yang bertindih. Ni ada potential ni. Potential yang akan boleh wujud. Dia potential ni akan wujud bukan apa? Sekiranya berlaku fault ataupun berlakunya arus bocor, barulah potential ni akan wujud. Tetapi dia wujud dalam keadaan yang tidak bertindih. Ni cikgu. Keadaan yang tidak bertindih. Jarak dia at least 6 meter daripada kita punya properties. Properties TMB dengan property rumah kita, jarak dia mesti 6 meter. Kita tak nak bagi potential bertindih. Kalau potential dia bertindih,
Kalau berlaku fault ataupun berlakunya leakage dekat tiang ni, ya, ataupun dekat line kabel ni, kita juga akan dapat kesan. Tu dia cikgu. Kita juga akan dapat kesan yang sama. Kemungkinan kita punya breaker, kita punya RCCG kita akan trip. Tetapi itu sebabnya untuk buat ujian pemurnian ni, kita kena dapatkan 3 bacaan untuk elakkan potensial petindih kita dapatkan. Atau satu lagi kita dapatkan satu bacaan yang tepat kan, average. Kan? Satu lagi kita nak elakkan berlakunya potential ni. Ni. Sini ada potential. Okey, lepas tu kita buat bacaan, kita ambil bacaan lagi kat sini pula untuk Z3. Z3 pun potential tu dia sebab ada yang kabel warna kuning ni. Potential. Sebab alat uji ni memang dah didesign untuk kita bacaan sekali dengan potential, sekali dengan current untuk spike ke ground. Ni cikgu. Potential. Sebab potential ni dia different dari segi dia punya nilai rintangan. Itu yang ni. Beza upaya rintangan tu berbeza. Walaupun kita tengok jarak 6 meter, jarak 6 meter tak jauh mana kan. 6 meter. 6 meter. Kadang-kadang kita buat ujian ni, kadang-kadang bacaan kita dapat yang berbeza. Kan, macam contoh saya di institut latihan saya kan. Saya ada genset. Kita ada genset. Lepas tu kita ada ground lah. Saya ada 2 genset lah. Ada 2 genset. Kan, synchronizing system. Synchro. Kita pergi ground. Ground. Ni kita punya ni lah semalam kan. Cikgu ada tanya pasal genset semalam kan. Pasal genset punya neutral earth kan. Ni ibarat tadi lah. Macam tu kan. Dia punya ni lah. Winding dia. Okay, dia pergi ke ni, pergi sini. Ni pergi sini. Lepas tu pergi sini. Kan, neutral. Lepas tu blue kan. Blue. Ni yellow. Ni red kan. Ni dibumikan kan. Ni lah. Maknanya dia yang set daripada star point ni dibumikan. Jarak dia tuan lebih kurang 6 meter. 6 meter. Bila kita uji ni cikgu, dia punya grounding punya earth ni, kita dapat nilai yang berbeza. Dekat sini saya dapat 2.5 ohm, sini saya dapat lebih kurang 8.9 ohm. Nampak? Beza cikgu. Okey? Kalau dapat yang sama tu, mungkin dia punya resource oil dia tu kadaran yang sama. Tanah yang sama. Macam saya ni mungkin dekat sini ada kawasan tepi ni ada parit sikit. Ada parit. Kan? Ada parit. Mungkin dia punya sistem grounding dia lebih cantik sebab adanya air kan. Itulah. Okey. Boleh cikgu Okey. Jadi kalau kata tiang TMB tadi kat sini tak masalah lah. At least pastikan jarak lah. Jarak kan untuk elakkan potential bila berlakunya fault ataupun berlakunya leakage. Kalau boleh jangan dari segi bertindih lah. At least kena jarak 6 meter. Okey cikgu, clear? Clear je. Alright, terima kasih. Okey, so kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh. Okey, kita rekodkan bacaan pertama. Kita ambil bacaan pertama tadi. Kita uji-uji dapatlah 10 ohm kan kat alat ni. Dekat alat uji ni. Tapi ingat kan, sebelum kita nak uji alat uji tu, kita mesti uji dulu alat uji. Kan? Okay, kita nak uji, nak pakai ni. Cara dia, first kali kita set pada battery check. Okay, settle. Okay, lepas tu kita kena check dulu earth. Earth volt. Kalau kita tengok tadi dekat sini kan. Kat sini kan. Ada earth voltage ni. Kita check kat sini. Pastikan earth voltage ni kita dapat zero. Pastikan kita dapat earth voltage ni pada masa tu zero. Supaya apa? Sebab kita tak nak bila masa kita buat ujian ni adanya permasalahan berlakunya leakage yang original. Yang original tu maksudnya mungkin datang daripada pihak kita, tapi pihak kita mungkin tak ada kot sebab kita tak on lagi bekalan. Tapi selalunya kalau sini kita dah, biasanya kita mungkin kita dah on juga. Kita dah on kita punya bekalan. Kita dah on kita punya DB, kita buat ujian. Dan kita takut juga kalau kata pihak TMB ni dekat, pihak pembekal ni mungkin akan berlaku. Jadi kita pastikan bahawa kita check earth voltage tu
mesti dapat 0 volt. Sebab apa? Sebab kita tak nak ada berlakunya potential dekat sini, potential untuk leakage tadi. Barulah kita set yang kita tadi kata set pada kali 1, kali 10 ke kali 100 ke, depend pada reading kita. Kalau kata reading kita dia boleh baca, kalau kita set 1 kali 1, contohnya kalau kata tadi dia setakat meter dia tadi, yang kita tengok yang analog tu setakat 12 kan, setakat 12 ohm dia punya. Kalau kita set kali dengan 1 kan, dia boleh baca sampai 12 ohm. Kalau sini maknanya kita set 1 ni, kita dapat 10, maknanya dia boleh baca lagi lah. Dia boleh baca lagi 10. Okey, settle. Lepas tu kita pergi pula pada Z2 kan. Kita pergi pada Z2, kita uji lagi Z2. Tengok kebetulan dapat dekat 10. Tapi sebelum Z2 kita uji, kita kena check lagi. Kena check dekat dia punya earth voltage tadi. Kena check dekat earth voltage. Pastikan earth voltage tadi 0. Buat Z2, dapat juga 10 ohm. Okey, lepas tu pancang tadi cabut, bawa pula ke posisi Z3. Kan, uji sekali lagi, pastikan earth volt tu kosong. Okay, lepas tu kita set pada 1. Kalau dapat 1 boleh baca je, okey lah. Dapat 10 kan. Maknanya apa kita conclusion dia cikgu kalau macam tu? Ni dia, dah lukis rupanya lah kan. Dah lukis lah. Tadi dapat ni dapat ke dia cikgu? Ni dapat 10. Yang ni dapat 10. Yang ni dapat 10 ohm. Ni jarak dia. Ni C lah. Ni C. Ni P kan. Potential. Ni E. Okey, ni meter lah. Okey, maknanya berapa dapat je? Maknanya kita kena campur lah. Kan, maknanya kalau ikutkan calculation, Z1 campur Z2 campur dengan Z3 kan. Lepas tu kita bahagikan dengan 3 kan. Contohnya kalau kata Z1 tu berapa? Z1 10 campur 10 campur 10. Okey, bahagikan dengan 3. Kan? Kita akan dapat berapa, Lego? Dapat 10 lah balik kan? Dapatlah 10 ohm. Nanti kita tulis dekat borang tu. Kita dapat 10 ohm. Okey, so cara teknik dia cikgu tahu macam saya dulu punya alat uji yang masa saya belajar zaman saya dulu. Kan, alat uji dia berbeza sikit teknik dia. Teknik dia lepas kita buat ujian yang pertama ni, yang P ni kita akan bawa kepada C. Kan? Kita akan bawa kepada C. Yang C ni dia akan pergi lagi ke depan lagi. Maknanya dia akan janjak lagi 10. Itu kita ambil reading yang kedua. Betul? Dah dapat reading kedua yang P dekat sini tadi. Ni C dah. Sini jadi P kan. P ni kita akan bawa ke C dan C ni kita akan anjak lagi ke depan lagi. Betul, kita ambil reading bacaan ketiga. Cara tu sebenarnya pun boleh juga. Sebab apa? Kita kena tengok dekat permukaan kita punya muka bumi. Tu satu lagi kaedah dia. Kalau kata dah muka bumi kita memanjang kan. Memanjang kan. Taman kita memanjang kan. Kalau kita nak buat rumah tu. Kan, ini rumah kita memanjang. Kan, macam mana mahu kita nak dapat kat sini lah. Ini mungkin parit ke apa. Kan, macam mana kita nak buat kat sini. Mungkin kita boleh buat kaedah panjang. Kalau kata tanah kita lebar kan. Kita boleh buat kaedah tu. Sebab yang penting, janji yang penting, kita nak elakkan daripada potential ni. Potential, kita kata potential tadi. Potential ni bertindih. Tu dia. Tak nak bagi dia bertindih. Okey cikgu, boleh? Okey, jam pun dah menunjukkan pukul 10 cikgu. Sebab semalam penyelaras Cik Faizul pun minta lah. Setiap berapa minit ke kita berehat lah kan. Penat cikgu sebenarnya cikgu menonton ni kan. Menonton pula. Belajar ni kan saya sambil menonton belajar ni kan. Ni pun penat juga kan. Nak tengok mata kita stres tu kalau boleh. Kalau online ni cikgu dekat tepi laptop kita ni kita kena ada aquarium kan. Rasa cikgu pada kot biasa. Aquarium kalau kita penat mata pedih rasanya kita tengok dekat aquarium tu kan. Tengok ikan benang, bagi mata kita cool down balik, baru masuk balik. Okey, so cikgu kita rehat dulu. Okey, pukul berapa kita masuk ni? 10 sampai pukul berapa ni? Cik Muhammad. 10.20. Boleh, tak masalah. Okey, kita jumpa lagi 10.20, tak masalah. Okey, alright. Okey, jemput minum je. Jemput minum. Minum online.